Gelap. Okay, dah tak ada masalah dah. Dia dah tak ada bagi warning dah. Storage is full. Okay, first kita belajar tentang sumber kuasa tenaga elektrik. Dapat dari mana? Jadi, sebenarnya kuasa elektrik ni bukan dibuat oleh manusia. Yang dibuat oleh manusia adalah penukaran kuasa tenaga elektrik tu. Kita yang tukarkan daripada apa kepada apa. Tapi sumber semula jadi. Contoh, siapa yang jadikan air? Allah kan? Allah yang jadikan air kan? Jadi kita manusia tak hasilkan air. Tapi air itu ditukarkan tenaga dia. Kita kumpulkan banyak-banyak air. Lepas tu kita letak dekat dalam satu empangan. Lepas tu bila dia turun je air tu menjunam turun je. Jadi dia akan putarkan turbin. Bila dia putarkan turbin, maknanya kuasa tenaga elektrik itu akan berubah daripada GPE. GPE adalah Gravitational Potential Energy, betul tak? GPE adalah Gravitational Potential Energy tukar kepada heat energy. Sebab apa heat energy? Sebab ada tenaga, tak payah heat. Sorry, tak payah heat. Dia terus kinetic energy. Sebab apa kinetic energy? Sebab ada pergerakan turbin. Lepas tu barulah terus kepada electrical energy. GPE ni apa? GPE ni adalah tenaga keupayaan graviti. Okey, boleh kita ulang balik sedikit tentang perubahan tenaga? Kan cikgu cakap sumber tenaga sebenarnya datang daripada kuasa yang Maha Esa. Dia tidak dicipta oleh manusia tetapi diubahkan. Tenaganya telah diubahkan mengikut akal yang diberikan. Akal yang diberikan kepada manusia seperti fikiran lah. Kita dapat fikir macam apa kata kalau daripada bukit macam ni, kita takung air banyak-banyak kat sini. Sekejap ya, kita takung air banyak-banyak kat sini. Inilah empangan. Nampak tak? Dia kena ada 2 bukit apa macam tu kan. So, katalah ada lagi 1 bukit macam tu kan. Macam tu. Tu yang dia macam boleh letak air tu. Kita letak air kat sini. Silap. Warna. Ni. Kita takung air ni. Lepas tu, kita bina satu terusan macam ni. Jadi, air tu nanti dia akan jatuh. Jatuh. Kalau daripada tempat tinggi, gunung sekarang kes banyak orang sesat dekat gunung kan. Kalau kes pula dah. Kalau air daripada tempat tinggi, kalau dia jatuh je, kita pakai tenaga keupayaan graviti. Dalam bahasa Inggeris, gravitational, potential energy. Yang tak tahu pula, inilah nama tenaga dia. Tenaga keupayaan graviti ataupun GPE. Macam tu. Gravitational Potential Energy. Bila dia turun je, Gravitational Potential Energy. Kemudian ada macam ni, turbin ni. Ni turbin. Dia tak ada haba dia tak payah nak haba-haba, tak payah. Dia terus turun. Bila dia terus turun, dia akan putarkan turbin ni. Sebab dia turun daripada tempat tinggi. So, turbin tu akan berputar dengan sangat laju. Putaran turbin ni, sekejap cikgu letak gambar pylon sekejap. Kalau gambar pylon, matematik awak tahu kan. Ini adalah gambar, apa ni? Apa nama tu? Pencawang elektrik. Pencawang elektrik ni kan dia ada wire yang bersambung dekat dia. Ni ada transformer kat sini. Biasanya dekat pencawang elektrik mesti ada transformer kat situ. Faham? Lepas tu dia akan hantar wire pergi sana. Penghantaran jarak jauh. Long distance transmission. Long distance transmission. Penghantaran jarak jauh. Bila dia hantar jarak jauh ni, mesti ada loss of energy. Itu sebab dia kena buat step up, step down. Step up, down, down, down. Up, up, down. Macam tu. Kenapa nak kena tinggi kan? Jadi yang sumber kuasa yang asal tu memang banyak gila. 30,000 volt ataupun 30 kilovolt. Kemudian diturunkan jadi 11 kilovolt. Kemudian dinaikkan balik menjadi 28 kilovolt ke apa ke. Betul turun balik. Kenapa nak kena naik turun? Sebab semakin jauh jarak dia, semakin banyak tenaga yang hilang. Jadi kita kena tahu tenaga keupayaan graviti ini berubah menjadi tenaga apa? Tenaga apa ya? Kalau air, tenaga apa? GPE, Gravitational Potential Energy berubah menjadi tenaga apa? Kalau ada turbin ni, tenaga apa? Putaran ni. Putaran kipas ni. Kipas propeller yang ada kat dalam air ni. Tenaga apa? Jawab. Pagi-pagi ni tak jawab soalan. Sah tak sarapan lagi ni? Berapa ramai tak sarapan lagi ni, tak makan lagi ni, tak ada, otak awak tak dapat glukos. Daripada makanan, kena ada, dekat sel kita akan membekalkan tenaga. Kinetic energy. Kemudian akhirnya,
barulah electrical energy. Electrical energy is tenaga elektrik. Nampak? Itu penjelasan yang lebih detail lah berkenaan macam mana tenaga elektrik GPE ini dihasilkan. Siaran, ulangan ataupun kita anggap sebagai pengukuhan. Okey, dah. Okay, nanti kan air tu dia akan takung dekat sini. Air tu nanti dia akan takung kat sini. Alamak warna ni. Warna ni pula. Ni dia. Air akan bertakung kat situ. Air bertakung ni akan disedut masuk dekat empangan yang lain. Bila disedut masuk mungkin dia tu sebab bukit dia kena macam satu dia kena berbukit-bukit. Sekejap saya padam. Allah, padam salah color pula. Okey, ni kan. Dia akan turun ke tingkat bawah pula. Air ni akan turun ke tingkat ni bukit lagi satu. Jadi bila dia dah penuh kan air ni, dia penuh sampai sini, nanti dia turun pula kat bawah ni. Nampak? Itulah konsep dia. Daripada sini dapat lagi, lepas tu daripada sini ada lagi kipas lagi. Lepas tu dia turun lagi. Jadi kan kalau nak buat empangan ni dia kena tengok situasi dekat mana. Dia kena cari semula jadi punya faktor dulu ataupun dia kena buat sendiri, dia kena takung air sendiri. Memang empangan bakun adalah empangan yang dibina oleh manusia. Dia bukan guna gunung semula jadi. Satu lagi empangan yang dibina oleh manusia, empangan apa Raya Belum pun ia juga. Dia ada empangan dekat situ yang diorang tenggelamkan kampung tu untuk jadikan empangan. Okey, itu betul. Lagi satu empangan yang dekat Sabah Sarawak. Tak tahulah cikgu. Empangan apa dekat Sabah Sarawak tu? Sabah ke Sarawak antara dua tu. Tapi akhirnya diorang lebih banyak gunakan tenaga solar ke, tenaga angin ke, tenaga ombak ke, macam tu. Ni cikgu nak tunjuk dekat awak satu benda ni. Nak ya? Cikgu tulis ya. Google. Kita dah rekod kan kelas kita kan. Ni nama dia power plant. Power plant generation. Ni power plant. Okey, nampak tu. Power plant tu apa? Power plant tu adalah planting tu macam grow, tumbuh kan. So power plant boleh jadi tenaga nuklear. Nuklear ni nampak? Kita yang bina reaktor nuklear ni dekat atas tanah. Kita perbanyakkan dia. Power plant tu maksudnya setiap satu reaktor ni boleh menghasilkan tenaga elektrik. Bayangkan kalau macam ni our future energy. Ni dah lama dah. Ni yang cantik. Lepas tu apa jadi kalau meletup habis lah. Dia membebaskan banyak pencemaran ni. Asap ni. Dah lah radioaktif. Yang ni semua radioaktif dekat atas. Atas je lah kena pencemaran ni. Sebab dia pakai konkrit yang tebal. Kalau kita belajar nanti dalam chapter 8, ini kebetulan memang ada dalam chapter 8 kalau radioactivity Yang ni diperbuat daripada tip konkrit. Ni reaktor nuklear ini diperbuat daripada konkrit yang tebal sebab dia adalah shield, pelindung kepada sinar radiasi daripada terkeluar. Ni radiasi. Ni contoh lagi, cuba tengok gambar ni. Dia ada cooling tower, dia ada boiler, dia ada stack, dia ada electric generator, turbine, sama. Dia akan didihkan air. Lepas air tu mendidih, dia akan putarkan turbine. Bila putarkan turbine, nampak ni ada boiler kan. Bila putarkan turbine, dia akan hantar kepada tenaga elektrik. Ini pula, inilah transformer yang cikgu cakap tu. Nampak? Nampak tak? Tu yang bergantung-gantung tu semua ni copper ni. Mahal ni copper ni. Nampak tu? Itulah dia dekat bintang-bintang pylon tu kan. Okey, nampak tu. Dan mengikut fakta, kawasan ini tidak boleh hampir dengan kita manusia sebab badan kita mempunyai charge. Kerana dia akan chargekan badan kita dan menyebabkan perubahan pada DNA. Siapa yang dekat dengan power transmission ni, yang banyak-banyak ni, yang penghantaran voltan yang sangat tinggi ni, majoritinya kalau ikut kesan kalau ikut, ada yang kata mitos, ada yang kata salah fakta tu. Tapi kalau ikut logik ni juga betul. Mandul. Nanti tak dapat anak. Nanti tengah duduk dekat kawasan berhampiran ni, nanti badan dia akan dichargekan. Lepas tu dia punya DNA dia berubah. Nanti dapat anak cacat lah. Badan dia akan kena kanser lah. Sebab radiasi tak semestinya dari bahan radioaktif.
Radiasi juga boleh didapati daripada kesan daripada penghantaran voltan tinggi. Sebab dekat sini kita ada sinaran kan alfa, beta, gamma kan. Kalau beta ya, sinar alfa, beta bahasa Melayu macam ni ya. So beta ini dia akan menghantar banyak elektron. Ni ada banyak ni, arus tinggi apa semua tu kan. Penghantaran arus tinggi adalah sinaran beta. Bila sinar beta ni terkena pada manusia, dia tak tembus kulit kita, tapi dia efek kepada charge dalam badan kita. Faham? Okey, nampak tu. Okey, tengok ni, ni. Allah, tertekan. Okey tu. Right. Oh, ni nampak macam cantik je. Nuclear generation. Ni nampak ni. Ni memang, ni real. Ni bukan gambar AI ni. Ada yang real, ada yang future tu yang macam AI. Macam tu. Okay, ada lagi satu yang cikgu nak tunjuk dekat awak. Solar power plant paling besar. Ni dia. Ini bukan AI. Ini yang sebenar dan telah pun diaplikasikan. Nampak tak? Ni. Ni pandangan dari atas. Ada satu negara tu, macam Dubai lah. Dubai pun sama juga. Dia guna power plant yang confirm daripada solar. Memang sebesar ini. Massive solar power plant carbon free renewable energy stock photo. Sebesar ini. Wow, nampak ni? Sebesar ini. Negara apa yang boleh buat macam ni? Negara Jepun lah. Sebab dia matahari terbit. Naik je matahari, dia dapat sepenuhnya tenaga elektrik. Tak payah fikir negara Jepun. Malaysia pun boleh buat. Allah, tertekan lagi. Mana dia? Malaysia pun boleh buat. Letak atas bumbung ni ada je jiran cikgu tu, tapi tak adalah fully. Ni nampak ni. Cikgu ada juga beli power bank yang guna solar tau. Cikgu beli. Tapi tak tahu mana letaknya. Rumah cikgu ni power bank ni benda hot. Kejap-kejap nak cikgu. Mami, pinjam kejap. Pinjam. Betul cikgu dah tak nampak dah. Mami, bawa ni tau. Ambil tau. Lepas tu dah hilang dah. Tak tahu mana perginya. Cikgu pernah beli power bank solar. Korang kena beli. Korang kena ada power bank solar tu. Wajib ada. Sebab apa? Kalau masuk hutan. Macam mana? Tak ada power bank solar? Handphone. Sepatutnya handphone boleh di-charge menggunakan solar. Handphone zaman sekarang sepatutnya perlu dicipta untuk kecemasan. Betul tak? Sebab hutan pun ada signal sekarang ni. Betul tak? Hutan pun ada internet. Pergi naik tinggi-tinggi sikit tu ada je internet. Boleh tengok YouTube, boleh tengok Netflix dekat dalam hutan. Boleh ada GPS. GPS tracker. Ya, dekat dalam hutan pun ada GPS tracker kalau tower tu berdekatan lah. Sebab kadang-kadang ada tower yang dia boleh radius 300 km ke berapa kilometer kan. Macam tu kan. Okey, ini yang cikgu nak tunjuk dekat awak. Nampak ni, nampak ni. Ni masa mula-mula dia nak buat tu. Wow, kan. Ni apa pula ni atas air? Oh, dia tak nak pakai darat. Sebab darat boleh orang duduk. Dia buat atas air pula. Power plant dekat solar dia tu. Gitu ceritanya. Korang pernah nampak lake yang warna pink? Pink lake tu kan? Pink lake ni, dia jadi pink sebab algae. Yang ni. Dia ada alga kat dalam tu menyebabkan ini sebenarnya air masin sebab dia ada garam. Tapi dia warna pink. Ini tipulah. Tiba-tiba ada haiwan pula dalam tu kan. Itu tak diketahui lah, tipu lah kan. Ini jangan tengok ini semua tak tahulah betul ke tak. Tapi dengar ceritanya betul. Sebab dalam dia ada alga. Algae tu adalah macam kulat lah. Ini tipu. Ataupun dia just letak patung je. Apa nama tu? Replika je dia letak kat situ. Okay. Ni kalau dapatlah pergi tempat-tempat ni. Pelik-pelik kan. Pergi tempat pelik-pelik macam ni kan. Seronok ya. Cikgu tinggi juga nak pergi tempat pelik-pelik ni. Macam menakjubkan. Tapi cikgu fikir macam baik kita tengok gambar je. Sekurang-kurangnya cikgu macam terasa macam benda ni wujud dan macam tu. Ni nampak. Korang tahu tak yang pasal laut hitam? Laut hitam tu sebenarnya bukan hitam. Ni dia. Laut hitam tu sebenarnya macam dalam je. Dia warna hitam. Sebab dia nampak je laut hitam. Dia laut hitam, laut merah kan. Dia pemisahan.
Laut hitam dengan laut merah. Tu nampak tu? Sekejap tu nampak tu? Ni. Ni betul-betul ada. Ni laut mati ni. Ni betul-betul ada pemisahan antara dua warna air laut. Memang wujud. Laut merah, laut. Tapi tak adalah warna merah sebenarnya. Laut merah bukannya warna merah kan. Dia nama je Red Sea. Tapi dia bukanlah warna merah darah macam tu. Ni memang ada tau. Perubahan warna pada laut. Dia beza warna. Ni biasa kita tengok lah. Dekat tepi laut warna biru muda. Dekat tengah laut warna biru pekat. Yang tu biasa. Betul tak? Kita dah tengok dah macam ni. Ni. Tu nampak tu. Perubahan warna tu. Yang tu ada dekat Tioman apa semua ada. Yang ni yang cakap laut terbelah dua tu. Tu kena baca lah sendiri. Pasal peristiwa laut terbelah dua. Yang ini juga tak boleh pergi. Kawasan yang tidak digalakkan dan itu adalah antara kawasan yang dilaknat Tuhan. Kalau kawasan yang dilaknat Allah, tidak digalakkan untuk pergi. Macam Al-Ula. Betul tak? Betul tak? Tahu tak cerita tu? Cikgu dah pernah cerita dah kan? Alisha sejuk, Alisha. Sekejap cikgu perlahankan aircon. Tak pakai baju apa, sweater. Sekejap. Cikgu dia beli. Ada satu cerita kelakar dalam bilik ni. Bila budak-budak datang, ada sekali tu cikgu panas. Sebab aircon tu dia overall kan. Budak-budak sejuk. Cikgu pergi ambil selimut. Cikgu bagi kat budak-budak. Dia orang belajar pakai selimut lah. Tutup dengan selimut. Cikgu kata, cikgu panas. Cikgu kena ada aircon. Kalau tidak, cikgu tak kena sangat. Okay, lepas tu, biogesim. Biogesim ni, kita kena tahu, selalunya orang buat dekat kawasan yang dekat dengan ladang kelapa sawit. Sebab dia nakkan gas metana tu sebab pelepah kelapa sawit yang dah ditebang, maknanya pokok tu dah lama kan, dah tua kan, dia nak buat penanaman semula kan, so pokok tu buat apa? Jadi dia tak sustainable lah. Sustainable tu maksudnya dia tak sustainable apa? Keseimbangan tu ya. Apa nama sustainable lah? Kelestarian. Kelestarian macam tu. Jadi dia kena recycle balik. Pelepah-pelepah, pokok-pokok, hampa-hampas. Dia kena recycle dan dia kena jadikan makanan haiwan. Jadi dia akan, bila dia recycle tu, dia masuk dalam mesin khas tu. Mesin khas tu akan keluarkan gas, methane. Gas metana itu sama dengan gas kentut tu. Dia boleh menjana tenaga elektrik. Faham? Faham? Tenaga diesel ni pula cerita dia macam ni. Cikgu terpaksa cerita ini terpaksa tau. Kalau tak cerita nanti awak tak dapat penggambaran dia. Tak dapat menggambarkan. Dekat Ipoh ada satu studio khas untuk bergambar. Murah je RM25 kot rasanya. Kena pakai baju Korea ke apa ke boleh bergambar. Ada pergi? Lisha pergi tak? Pergi. Itulah dia budak-budak sekarang. Tengok-tengok budak-budak muda jen. Apa korang jen apa? Alpha? Gen Z. Budak-budak Gen Z ni lah yang suka pergi bergambar Korea tu. Sama dulu ada apa? Ni apa? Ni bumi. Contoh. Lepas tu, saya tak cerita lagi yang ni. Tak korang. Cerita penting macam ni pun tak tahu lagi. Cikgu kena ceritakan. Ini Earth. Cantiklah sikit kan? Sekejap. Ini Earth. Baru betul. Lepas tu ada dinosaur. Ni dinosaur. Macam burung lah pula. Sekejap. Macam lupa dinosaur. Tak apalah. Yang penting ni dinosaur. Macam itik lah pula. Tak apa. Ekor panjang. Ni dinosaur. Ni dinosaur. Tahu. Sekejap. Kita berbual lah. Dinosaur apa. Tak T-Rex kau benda ke tak kisahlah kan. Gigi tajam. Okay. So dinosaur ni tengah makan pokok. Macam mana pokok-pokok lah. Dia kan makan daun kan. Nampak je ganas. Tapi sebenarnya dia adalah vegetarian. Macam tu. Dia makan pokok. Tengah-tengah dia makan tu. Tiba-tiba angin yang sangat kuat. Dia macam tiup tu berserta dengan habuk. Kita panggil dia sebagai teori Big Bang lah. Letupan tu akan menghasilkan satu angin. Dan berserta haba yang tinggi. Kemudian. Pak! Apa jadi? Dinosaur ni keok. Dinosaur ni mati kat sini. Ni macam dia terbalik lah. Macam mana lupa kalau dinosaur tu terbalik lah. Okay, yang penting dia dah terbalik. Dan dia dah jadi. Macam tu. Dia dah. Ni dinosaur tu. Dengan pokok tu pun ada kat sini juga. Memang betul-betul sebiji macam ni.
Memang apa yang jadi kat sini ni bila dia mati kan, dia akan berada di atas tanah. Kemudian yang ini kan ada habuk-habuk semua kan, dan juga haba kan, heat kan. Heat heat haba yang tinggi akan buat satu lagi layer yang tebal. Layer tebal, sekejap dia akan tambahkan lagi layer ni, tambahkan selepas beratus-ratus tahun ataupun beribu-ribu tahun, tambah lagi satu layer. Jadi, tambah lagi satu layer. Nampak tak tu? Nampak? Semakin lama semakin tebal, semakin lama semakin tebal. Macam tu, tambah lagi satu layer. Jadi kan dia dah terenak, dia dah dimasukkan ke dalam ni, dan dia akan jauh dekat kerak-kerak bumi tu. Dia macam dalam-dalam. Inilah dia haiwan yang telah mati beratus-ratus ataupun beribu-ribu tahun. Nama dia adalah, apa nama dia? Dinosaur. Dinosaur tu dah tak nama dinosaur dah. Nama dia adalah fosil. Tahu? Kalau haiwan, fosil ni boleh jadi haiwan dengan tumbuhan tau. Haiwan ataupun tumbuhan yang lama-lama tu, yang terenak tu, nama dia fosil. Kalau kita nampak kesan dia fosil lah. Tapi haiwan kan, dia akan berubah menjadi minyak. Sama dengan ikan paus. Sama dengan manusia. Manusia pun kalau mati, badan kita ada lemak kan, dia akan bertukar menjadi minyak. Korang pernah masak nugget, tapi nugget tak habis malam. Pagi ni nak makan nampak berminyak kan. Dia macam keluar dia punya minyak kan. Sama je dengan dinosaur tu. So minyak dinosaur ni akan berubah menjadi apa? Menjadi petroleum. Itulah petroleum yang dikorek-korek kan. Itulah yang dia kata Malaysia ni, kita punya negara ni kaya dengan petroleum. Maksudnya dulu-dulu Malaysia diduduki oleh dinosaur. Dekat mana? Dekat Kerteh, Terengganu, dekat Miri, dekat Brunei. Brunei bukan Malaysia tapi tak apalah, boleh dah sebut. Dekat Brunei ada banyak petroleum. Kalau yang pokok ni pula, yang dah mati ni, pokok ni kan. Ni kan pokok kan. Pokok ni pun jadi juga benda yang boleh menjana tenaga elektrik. Dikenali sebagai apa dia? Natural gas. Itu daripada tumbuhan. Natural gas dan juga coal, arang. Arang tu, dia bukan arang yang kita panggang ikan tu tau. Dia coal yang ni, arang batu. Natural gas ni, gas asli. Tu daripada tumbuhan. Macam tu. So, nak dapatkan petroleum ni, kita kena gali dalam, kita ada dua pilihan. Nak gali tanah ke nak gali air. So, mana lagi senang? Dinosaur ni besar. Jadi kita boleh gali. Mana lagi senang cikgu nak cakap, nak tanya? Gali tanah ke gali air? Air. Ya, gali air. Sebab ini permukaan bumi. Ni darat. Okey, turun bawah ni laut. Okey, ni. Okey, ni laut. So, kalau kita gali darat, kita perlu gali dalam-dalam. Ni tembok lubang ni. Turun bawah. So, nanti kan kita punya mata gerudi tu akan jadi tumpul sebab dia nak gali darat ni kan ada batu-batu lah apa semua kan. Sekarang barulah nak jumpakan si fosil pula dah. Jumpakan minyak tu. Jadi kalau gali laut, dia cuma kena gali pada dasar laut saja. Maknanya gerudi tu kena turun bawah lagi. Ni kapal. Inilah pelantar minyak Petronas tu. Dia tak bentuk kapal, dia bentuk petak macam tu kan. So dia naiklah kapal terbang ke helikopter ke pergi kat pelantar minyak tu. Lepas tu dalam dia tu adalah gerudi yang diturunkan. Gerudi diturunkan dalam laut kena berat lah. Lepas tu bila diturunkan, di gerudi sini. Lepas tu dah jumpa dah minyak. Senang lah. Jumpalah minyak petroleum kat sini. Yeay, dah dapat. Sedut. Tapi Malaysia tak guna minyak petroleum kita sendiri. Kita guna minyak petroleum dari negara Arab. Sebab dinosaur negara Arab kurang kualiti. Tapi cukuplah untuk bekalkan minyak kereta. Tapi kalau kita guna petroleum kita ni sangat-sangat berkualiti. Dinosaur jenis apa tak tahulah. Sangat-sangat berkualiti sehingga kita punya petroleum kita boleh mengkayakan negara kita. Kita jual petroleum kita untuk menjadi minyak kapal terbang. So minyak kapal terbang Qatar apa benda tu, tak Airways apa semua tu, semua pakai minyak yang dari negara kita. Itu sebab kita kaya. Tengok
Awak tak perasan ke Malaysia ni kaya? Kita tak perasan sebab kaya tu kita rasa macam kita tak banyak duit, kita tak kaya lah kan. Tapi kaya tu membawa maksud negara yang kaya. Negara kaya macam mana? Ada bangunan tinggi. Dapat duit untuk buat bangunan tinggi. Dapat duit untuk buat segala-gala prasarana. Itu negara kaya. Negara kita kalau ikutkan kaya lah juga. Sebab makanan sentiasa ada. Kita pernah ke tak makan? Sedangkan orang tepi jalan miskin pun tak kebuluran kan? Malaysia tidak ada manusia yang kebuluran pada pendapat cikgu lah. Tak tahulah kalau kenyataan cikgu ni salah. Setahu cikgu, asal nampak orang miskin je, semua orang nak derma. Kadang-kadang orang tu tak miskin. Dia tak beli baju baru je. Dia tak miskin pun. Tapi orang nampak dia je terus bagi dia duit. Paling senang sekali orang Malaysia lah. Paling cepat kesian. Sebab dia ada segalanya. Kita ada makanan, kita ada rumah, kita ada tempat tinggal, kita ada apa semua. Kita ada hidup yang okey kan. Terlalu okey. Jadi bila kita nampak orang susah sikit daripada kita je, kita bagi duit. Kita bagi segalanya. Sebab kita lah orang yang paling pemurah sekali. Cuba tengok dekat negara luar. Ada dia nak tolong orang lain. Susah kan? Tengok macam dekat Filipin. Filipin ada kebuluran. Diorang selalu kutip sampah. Kalau diorang lapar, dia kutip je sampah makan. Sampah tu ada je makanan-makanan orang. Diorang macam ada dua kasta. Kalau kaya sangat. Kalau miskin juga. Miskin gila. Dekat Filipin, dua kasta. Dekat Indonesia pun sama juga. Kan? Tapi Indonesia, betul. Kalau kaya, kalau miskin. Itu sebab orang Indonesia sanggup jadi maid. Tapi sekarang ni, kita dah tak dapat beza dah. Indonesia yang style macam maid atau Indonesia yang betul-betul kaya. Ramai lah Indonesia yang jadi artis. Kan? Tengok Melly Goslow. Tengok Nabila Hani yang cikgu pasang selalu tu. Lagu dia tu kan. Macam ni kan. Cikgu pasang Nabila tu. Cikgu suka ni bila nanti ni. Nabila Maharani. Ni. Ni kaya punya. Dah. Itu penyanyi-penyanyi artis apa semua tu. Rosa. Tu kaya-kaya tu. Okey. Dah sampai situ dah. Penjanaan tenaga elektrik yang kalau macam generator tu macam kita pergi pasar malam tu. Dekat pasar malam ni. Ataupun macam motorbot. Motorbot tu sebenarnya generator juga. Sebab tapi dia perlukan minyak. Kalau generator dia perlukan minyak. Kalau yang macam ini, dia tak lama juga. Sebab nanti dia akan berhenti juga. Walaupun kita boleh putarkan dia kan. Siapa nak pergi putarkan dia? Kalau tak, sekarang ni dah ada alat. Macam ada jual kat Shopee. Pakai tenaga kinetik. Kinetik torchlight Torchlight guna tenaga kinetik. Okey. Ni dia. Okey, tengok Nampak yang ni? Yang ni kita kena putarkan dia. Yang ni kita kena picit lah dekat atas ni. Kita tekan. Lepas tu nanti torchlight dia menyala. Nampak tu? Ni. Tekan. Oh, tak ada. Yang ni pakai solar. Yang ni dia putar. Putar. Tu. Nampak tu? Ada macam dia buat keluar pusing tu. Dia kena pusing. Pusing. Baru ada lampu. Seksa pula kan? Tak payah nak seksa begini Pakai je torchlight. Yang bateri boleh charge pakai solar. Ada je bateri yang boleh charge pakai solar. Yang ni kena pusing. So ada charger phone yang kita boleh beli yang boleh charge, boleh pusing. Sekejap itulah dynamo to charge bateri ataupun apa-apalah. Ni dia. Nampak tak? Ni kalau kita pusing. Untuk pergi camping kan. Kita boleh charge. Ini namanya power recharger emergency hand crank dynamo to portable USB charging. Tapi berat lah sikit nak bawa pergi camping. Ini boleh generate electricity sebab kita yang pusing kat dia. Bila kita pusing, dia boleh simpan tenaga elektrik. Bila dia simpan tenaga elektrik, dia boleh jadi bateri. Sedangkan kita tak ada bateri. Kita hasilkan tenaga kat sini ni. Boleh beli dekat Shopee Cikgu kadang-kadang suka juga beli benda-benda ni. Benda-benda apa ni. Macam basikal tu kan. Dia pakai dynamo tu kan. Itulah dia. Dynamo tu is a generator lah. Dynamo is a generator. Nampak tu konsep dynamo macam mana. Ada magnet kekal. So ada pusingan ni. Nampak tu. Nanti kan sama ada magnet ini yang berputar ataupun yang ini yang berputar. Kalau ikut dalam konsep gambar ni. Ini yang berputar kan. Knob ni. Ni kita panggil knob.
Knob ni berputar, so tengah ni yang berputar. So yang dekat tepi-tepi ni adalah magnet kekal. Ni magnet kekal warna biru ni, ini pun magnet kekal warna biru ni. Lepas tu yang ni ada gegelung. Yang ni ada gegelung. Dia akan sambungkan pergi dekat lampu. So kalau kita kayuh basikal kan, nanti lampu basikal tu menyala. Macam tu. Tahu? Tahu ke tu? Nampak macam ni konsep dia. Tu nampak lampu tu menyala. Itulah. Okey, yang ni pula apa? Yang ni semua benda-benda macam ni sangat mahal. Yang ni kita panggil sebagai power generator. Cikgu tulis kat awal ya, power generator. Mahal tapi kita kena ada. Cikgu tak ada lagi. Harga dia 1,500, 3,000 lebih. Yang ini orang pasar malam memang ada. Tapi bising. Kalau kita beli awal-awal, rugi tau. Tu sebab cikgu tak beli lagi. Sebab teknologi semakin lama semakin canggih. Kalau kita beli awal-awal, kita dapat yang backdated version. Kalau kita beli akan datang, kita akan dapat yang terkini. Contoh, kalau dekat pasar malam, kita nampak power generator. Allah, tekan. Power generator kita yang dekat pasar malam, yang ini. Yang ni. Yang ni. Yang ni lah yang biasa orang guna dekat pasar malam. Yang style macam ni. Ni, yang ada rangka tu. Yang ni. Yang ni berat harga RM5,000 apa semua tu kan. Dekat negara orang putih memang ada. Especially dekat kawasan yang suhu sejuk apa semua tu kan. Okay, bila dia pakai power generator ni, dia bunyi. So, selalunya orang akan letak dalam rumah dia orang dekat base, bawah tanah. Dia akan bunyi kuat lah. Tapi tengok, bila zaman dah berlalu, dah tukar kepada simple power pack. Inilah dia power generator yang dah terkini. Dulu dah lah mahal, pakai gas gasolin. Lepas tu, bila kita beli yang sekarang ni, pakai solar, harga murah. Nampak? Nampak? Canggih dah kan? Itulah kadang-kadang sometimes masa itu tidak membazir. Kita ingat, kena beli awal-awal ni, kita kena ada ni. Tapi tak. Mungkin lebih efisien kalau kita beli yang terkini punya style. Boleh charge phone. Yang ni boleh ke charge phone? Boleh. Tapi bunyi bising lah. Baru charge phone nak dengar-dengar pun mengganggu juga. Nampak? Yang ni. Ni yang sekarang ni, kita pakai power pack. Ni namanya, ni big power generator. Yang ni. Yang ni cikgu tinggi nak beli yang ni. Lama dah cikgu tinggi nak beli yang ni. Yang ni. Ni nampak dia. Ini untuk pergi camping. Ada setengah orang bawa je kereta sebab kereta tu sebenarnya adalah bateri. So, bateri kereta memang dah ada dalam kereta. So, cikgu pernah buat satu innovation yang cikgu punya idea tapi cikgu bagi kat budak-budak. Selagi kereta itu bergerak, kan kereta tu pakai minyak ke apa ke kan. Okay, selagi itu dia akan recharge bateri. So, pergerakan kereta is like dynamo. Dynamo itu akan charge. Macam ingat tak yang tadi yang kita pakai yang ankle tadi tu, yang benda petak yang kena pusing-pusing tu kan. Yang ni. Perasan tak benda ni? Ni. Apa jadi kalau kita letakkan dekat tayar? So tayar tu yang pulaskan dia, bukanlah tangan kita yang nak kena pulaskan dia, betul tak? So selagi tayar pulas, benda ni akan dichargekan. So benda ni akan jadi safe power bank. Macam tu. Kan? Okey tak idea cikgu? Memang dah buat dah pun. Okay, jadi idea cikgu tu budak boleh realisasikan tapi nak buat benda ni jadi reality susah sikit. Dia orang boleh realisasikan secara idea tapi kalau nak kena manufacturing lah, kena bekerjasama dengan industri untuk hasilkan sebenar. Macam ni, best kan? Yang ni kan generator ni kan. Itulah best. Tak tahu betapa best ni belajar bab ni. Okay dah ni cikgu kena terangkan betul-betul. Okay, yang ini adalah putaran. Ini macam dynamo lah ni. Putarkan commutator ni berputar. Ada magnet dekat sekeliling. Selagi ada putaran yang memotong flux magnet. Sebab kan ada medan magnet. Medan magnet from north to south, north to south, north to south, utara ke selatan, utara ke selatan. So, bila kita putarkan saja commutator ni, akan putarlah sekali dia punya anchor. Anchor kita panggil gegelung ini. So, gegelung warna hitam ni akan turut berputar, pusing, dan dia akan potong flux magnet. So, kita kata cutting of magnetic flux. Cutting of magnetic flux. Dalam bahasa Melayu, pemotongan flux, flux magnet. Macam tu. Bila kita potong je flux magnet, akan ada electricity. Electricity itu dinamakan sebagai induced current. Ejaan kena betul ya. Induce. Inilah dia induced current nanti hasil. Dia bukan current biasa. Dia bukan current datang daripada rumah kita yang pakai current biasa kan. Dia bukan, nama dia induced current. Ataupun dalam bahasa Melayu, arus arohan.
Arus arohan hanya berlaku jika ada pemotongan pada flux magnet. Macam gambar yang ni lah. Gambar ini macam generator kan. Dia pusing-pusing kan. Dia tak ada bateri. Tapi kenapa lampu tu menyala? Sebab pergerakan pusingan itu sendiri. Bila kita pusingkan itu. Inilah dia macam gandar ni. Ni gandar. Ni gandar. Bila pusing barulah ada pemotongan flux magnet. Bila ada pemotongan flux magnet barulah arus arohan terhasil. Arus arohan. Salin lah. Arus arohan terhasil. It will produce induced current. Tu point dia. Tahu kat dalam gambar ni, tu point dia. Depan cikgu ada Alisha ni. Alisha naik banyak markah. Alisha yang masa tu berapa markah mula-mula? 40 lebih. 43. Naik ke 60? 67. Daripada 43 naik 67. Belajar awal. Alisha ni kesian juga sebab dia duduk asrama sama dengan awak lah. Kebanyakan daripada awak duduk asrama kan. So dia tak dapat jam kadang-kadang dia tak dapat jam kelas kita bila cikgu buat Alisha duduk asrama. Alisha sanggup dengar rakaman. Bukan tengok dengar. Kan Alisha dengar kan, bukan tengok kan. Sebab Alisha tukarkan pada MP3 kan. Dia dengar. Sebab tak boleh bawa iPad kan. Sebab dia tak boleh bawa iPad sekolah dia. Kalau macam awak kalau SSP ke, Star ke, SKK ke, sekolah mana lagi yang boleh bawa iPad? Mana-mana sekolah yang ICE Premier apa semua tu, awak boleh bawa iPad. Tapi Alisha tak boleh bawa iPad. Jadi, maknya terpaksa tukarkan semua rakaman video cikgu ni kepada MP3. MP3 format MP3 atau MP4. Kemudian Alisha dengar cikgu cakap. Cikgu tak tahu apa benda, suara keramat cikgu. Suara cikgu je yang Alisha dengar. Tapi Alisha belajar. Itulah, cikgu tak tahu kesan apa yang cikgu boleh buat pada korang. Tapi semua ni kuasa Tuhan. Kita tak tahu. Allah tu dia bagi kita hidayah tu bila-bila masa sahaja. Macam cikgu lah. Cikgu tak sangka yang cikgu boleh jadi cikgu. Tapi cikgu memang suka lah jadi cikgu kan. Tapi cikgu rasa berkat cikgu tengok dan doa-doa orang sekitar cikgu. Sebab dulu cikgu ada jiran yang merupakan guru kan. Nama dia Cikgu Abu Zaman tau. Mak cikgu selalu cakap, kamu jadi macam cikgu tu. Kamu tengok cikgu tu. Dia orang yang dihormati. Dia orang yang selalu macam berbakti kepada jiran-jiran, semua berbakti kepada penduduk semua kan. Okay, sekejap ni nombor 1 kita dah. Ni just go through je. Lepas tu akhirnya cikgu jadi cikgu. Jadi sebab bila kita jadi cikgu ni kita akan sebarkan ilmu. Cikgu pula jenis mengajar, cikgu suka cerita. Sebab cikgu rasa korang tak cukup lagi pengalaman korang pergi lihat dekat luar sana. So bila cikgu cerita, sekurang-kurangnya apa yang cikgu cerita tu satu hari nanti korang akan pergi luar sana dan tengok. Tengok sendiri. Tu sebab cikgu suka tengok cerita. Kan, cikgu suka tengok cerita. Movie, Netflix, apa semua. Cuma Korea je cikgu kurang layan. Tapi sekarang dah terlayan sikit. Cikgu layan Dynasty tu benda tak nama ceritanya tak. Cikgu kurang layan sebab cikgu mengawal diri cikgu. Kita kena pandai kawal diri macam awak main game kan. Awak main game ke apa ke kan. Awak kena pandai kawal diri awak. Bila masa belajar, bila masa main, bila masa reward diri sendiri. Reward diri sendiri itu adalah harus bagi kita yang berusaha. Andai kata awak aim nak dapat A dalam sains, di mana awak tak pernah dapat, awak boleh setting reward daripada sekarang. Reward tak payah menyusahkan parent. Awak fikir di sendirilah. Kalau parent awak sanggup bersusah payah bersama-sama dengan awak untuk reward itu, okey. Mak, kalau saya dapat A lah, katalah saya tak pernah dapat A kan, daripada darjat tingkatan 1 sampai tingkatan 3 ni saya tak pernah dapat A kan. Mak, kalau saya dapat A, mak nak bagi apa? Nampak tu? Pergi tanya mak pula. Fikir diri sendirilah awak nak apa. Awak fikir dulu apa tahu bagi tahu mak. Mak, kalau saya dapat A kan, mak bawa saya pergi Legoland tau. Kita tak pernah pergi Legoland tau. Tapi tengoklah setimpal ketak. Kalau setakat dapat A dalam exam awal tahun tak payahlah kan. Kalau exam akhir tahun awak kena set target. Bukan A sains je. Awak kena set target top 10. Macam tu target yang patut dapat reward macam tu. Ini budak-budak sekarang semua benda dah dapat. Nak cakap pergi Legoland, Allah dah pergi dah, tak best. Nak ini, nak itu, semua dah ada dah. Mak awak dah bagi segala-galanya dah. Sampai dah tak tahu nak minta reward apa. Kan? Tu sebab kadang-kadang kita tak boleh bagi segala-galanya. Kita kena simpan benda-benda tu. Anak-anak menumpang rezeki. Tak, kita yang menumpang rezeki anak-anak. Anak-anak menumpang ibu bapa punya planning sekarang. Awak kena ada planning awak sendiri. Apa yang awak nak. Dan awak usahakannya. Okay?
Arus terus dan arus ulang alik juga cikgu dah ajar semalam. Arus terus banyak pakai bateri. Arus ulang alik pakai daripada plug sahaja. Right? Teruskan laju. Ni dia. Ni yang cikgu tinggal. Okay, kita masuk yang ni ya. Oscilloscope sinar katod. In English, we call it as cathode ray oscilloscope. Okay, in English, we call it as cathode ray oscilloscope. Macam tu. Oscilloscope. Sure ke ada E kat belakang macam ni ke ejanya? Kalau salah, tolong bagi tahu ya. Okay, dah. Dia merupakan sejenis alat elektronik. One of the electronic device. Dah pukul 9.45 dah. Mana penyanyi cikgu? Dah ready dah? Dah. Okay, Naim, Syahid dah ready dah? Atang, dah ready dah Atang? Hari ni tak dengar suara lah. Siapa ada dekat cikgu ni? Sebelum cikgu ajar, cikgu nak tengok dulu siapa ada ni. Halisha, Adel, Iman, Hafi, Is, Hana. Saya. Okey, ada. Atang ada suara dah serak-serak basah ni. Sedap ni kalau nyanyi ni. Zikri, Muaz, Arayan, Miza. Oh, FT pun ada. Apa itu FT 29? Dia, Syarafina ada. Harif ramai hari ni. Alia. Ni semua bangun pagi Ilyas tapi lambat masuk. Ada yang lambat. Ni ada. Apa tu? Suri Hanif. Nur Firdaus. Nur Firdaus lelaki ke perempuan? Kadang lelaki, kadang perempuan. Nama star pun ada. Nama awak bintang Farish. Nazrin. Ni Zoom user ni siapa ni? Syamimi, Ahmad, Arif, Daniel. Aris mana? Aris dah sampai belum Aris? Mana Aris? iPad, Faris, Dina, Naim ada. Okey, cikgu dah nampak dah Naim ada. Dina, Rafiq, Aryan, Luqman, Lubawi ada. Ryan Imtiaz, Syahid ada. Ariana, Farisa, Balkis, Luqman, Ryan, Luqman lagi. Oh, ada dua Luqman rupanya. Luqman 577 dengan Luqman biasa-biasa. Lagi? Apa lagi? Oh, sampai situ je lah yang ada. Ada yang cikgu tak sebut nama tu, cikgu main skip sikit Nazrin, Syamimi, Ammar, Ni Ilyas, Amsha, Ni Ishraf. Cikgu tak sebut Ni Ishraf tadi. Kalau awak kata cikgu tak sebut nama saya. Yelah. Cikgu dah ingat dah awak. Adam. Cikgu ingat ni. Harith, Alia, Zahra. Haris. Akil, Zafran. Akif, Syabil. Raisha. Raisha macam cikgu ingat Raisha ni. Kita pernah belajar juga Raisha. Al-Ryan, Mirza. Ada. Lagi Hana Akila, Tuan Ryan, Marisa Mokzaini. Ni selalu dengan cikgu ni. Amir Razik, Aisyah, Muaz. Muaz selalu ada juga. Zikri. Lagi siapa lagi ni? Alif Hisham, Jasmine. Jasmine juga tak sebut tadi. Jasmine Raihana. Hafi. Ni lagi siapa lagi ada dengan cikgu ni? Iman Izara. Oh, sedap nama awak. Afnan, Hamzah, Saif. Saif ni daripada form 1 lagi cikgu kenal awak. Saif. Betul tak? Saif mana? Sas kan? Saif Sas ke Saif? Cikgu saya. Saif? Sas kan? Kenapa kita lama tak nampak Aman ni Saif? Risau pula cikgu lama tak dengar cerita Aman. Mak ni pun dah lama tak mesej kat cikgu. Cikgu tak teringat pula. Ni baru terfikir si Aman tu. Mana pergi Aman ni? Tak apalah, nanti cikgu bagi rakaman kat dia. Cikgu kalanglah cikgu PM maknya. Cikgu tak teringat pula. Aduh, cikgu banyak hair, sibuk. Cikgu tak terlupa. Cikgu nampak nama awak pun cikgu ingatkan Aman. Syahid, awak tak ingat Aman Syahid? Awak tak cerita pun kat cikgu. Cikgu mana Aman? Awak terlupa kat dia Apa hati lupa kawan-kawan sendiri? Itulah ni mana ni? Sahabat sejati. Mana? Okay. Jom kita nyanyi sama-sama. Syahid dan Saif sama rumah dengan Aman. Itulah. Cikgu pula tak tanya. Awak kena ingat kawan-kawan tu. Bila kita nak belajar, nak dapat ilmu tu, cikgu, Aman tak join ke cikgu? Nanti cikgu carilah Aman tu. Jom kita nyanyi sama-sama. Tak apa. Kita kan manusia. Kadang kita lupa. Sedangkan cikgu pun terlupa juga. Sama lah kita. Harap-harap lepas ni kita jangan lupa dah. Kita ingat kawan kita sama-sama susah senang dengan kita daripada form 1 kan. Awak dah macam adik-beradik dah. Semua kawan-kawan form 1. Ready? 1, 2, 3. Kita nyanyi sama-sama lah. Dah tak ada orang dah. Kalau cikgu seorang nyanyi. Awak prepare. Lagu ni nak start dah. Sekejap, cikgu tulis dulu. Transformer. Ingat tak? Kita cuba. Okay. Sekejap. Cikgu kena tulis. Sekarang awak tu tak ingat. Cikgu tulis tau. Transformer. Cepatlah macam mana? Transformer.
It's a device to increase or decrease voltage output of alternating current of voltage output of alternating current. Macam tu tau. Boleh? Boleh. Transformer. It's a device. Cikgu tak nak nyanyi. Korang kena buka mikrofon tu nyanyi. Sekarang cikgu juga yang nak kena nyanyi dah. Dah salin dah dia punya ni. Dia cikgu tutup mikrofon. Mikrofon pula. Cikgu tutup kamera. Okay. Salin dulu dia punya lirik dulu. Transformer. Sejenis alat. Untuk meningkatkan dan menurunkan voltage output. Voltage output. Macam tu. Untuk arus ulang alik. Macam tu. Dah salin. Lirik pun tak tulis lagi macam mana nak nyanyi ni. Awak ready Kita sekarang ni kita kena buktikan pada si Naim dengan si Atang ni suara kita lagi sedap daripada mereka. Tahu? Okay, cepat salin dia punya lirik dia. Kita nak pasang dah ni. Kan. Masa berjalan. Like kita 2 jam je hari ni. Cikgu ada ni. Cikgu ada kelas tau dekat Star hari ni. Cikgu pergi sekolah tau hari ni. Hari ni cikgu dah start sekolah tau. Baju tak ayan lagi ni. Di sekolah pun nak kena ayan baju. Kasi buat je. Dah salin dah? Dah. Okay. Ready? Sekejap. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris dulu. Boleh? Bahasa Inggeris dulu? Mana dia punya? Okay. 1. Cikgu buka mic ni. Atang nak solo Atang? Atang nak lead Atang? Okey, Atang dengan Naim lead. Semua orang. Cikgu tak nak lead. Kalau cikgu lead, dia PM saya cakap nak solo. Okey, betul. Atang nak solo. Okey, lead tau. Dalam bahasa Inggeris dulu tau. 1, 2, 3. Apa ni? Tak ada orang nyanyi pun. Apalah Goma ni. Dia awal-awal lagi dia dah start dah. Siapa lambat tu maknanya slow lah tu. Lambat pick up. Pick up lah lagu ni. Buka mikrofon siap-siap. Semua orang cepat. Buka mikrofon. Cikgu bukakan lah. Cikgu bukakan Hamzah punya mikrofon. Cepat. Afnan, cikgu buka mikrofon awak. Iman Izara perempuan. Mana cahaya? Hari ni cikgu tak nampak cahaya. Firash, buka mic. Ni belum lagi cikgu suruh buka kamera. Cikgu baru suruh buka mic. Buka mic semua orang. Awak ni nak kena didera-dera 1, 2. Mic, buka mic. Buka mic. Iman, buka mic. Jasmine, buka mic. Zikri, buka mic. Ryan, Tuan Ryan, Hana. Gegar, buka mic. Rasha, Syabil, Harith, Miza, buka mic. Alia, nama cikgu tak sebut pun buka juga Zarif, Akil, buka mic. Auni, mana si cahaya ni Auni? Semua suara cikgu. 1, 2, 3. Tak ada pun percubaan yang ketiga. Cepat, masa berjalan ni cikgu tak nak lama-lama kat sini Awak kena bagi kerjasama. Start je terus start tau. Jangan tunggu. English English. 1, 2, 3. Performance device. This is device. Increase.
I decrease the stage output of alternating current. Okay. Karen. Okay, bahasa Melayu kita try. Ready, bahasa Melayu. Sekejap. 1, 2, 3. Transformers. Sejenis alat Jenis device untuk Jenis alat. meningkatkan untuk Meningkatkan dan meningkatkan voltage dan menurunkan output untuk kali. Aduh. Cikgu dengar suara Atang dengan Naim Cikgu dengar. Okey, kita lagi siapa lagi yang nyanyi tadi? Cikgu dengar awak nyanyi. Okey. So, terima kasihlah bagi kerjasama yang nyanyi tadi tu. Walaupun suara awak lagi sumbang dari cikgu, tapi tak apa. Cikgu pun sumbang juga. Kita sama-sama sumbangkan hujan. Harap-harap petang ni hujan Okey. Okey tak? Semua okey tak tu? Boleh teruskan lagi tak? Okay, kita teruskan pada oscilloscope, alright? So, oscilloscope is a device. Udah lagu kedua. Tak ada. Yang ni tak ada lagu. It's a device. Ia adalah sejenis alat. Alat dia, kita akan tengok pada bentuk graf. Dia ada 3. Apa function oscilloscope ini? Cikgu tulis Oscilloscope Sinacathode in English is OSK. Salah, CRO. In Malay is OSK. In English is CRO. What is CRO? CRO is cathode ray oscilloscope. Ejaan tu boleh tengok dekat buku teks lah, oscilloscope. Lepas tu kan, dia kata nombor 1 menunjukkan bentuk graf. To display the waveform. In English, to display the waveform. Untuk menayangkan, menunjukkan bentuk gelombang. Ni function nombor 1. Nombor 2, dia ada 3 sebenarnya. Kat sini, ni dia. Ni nombor 2. Nombor 2, to measure voltage. Voltage dalam bahasa lainnya adalah potential difference. Potential difference untuk melihat voltan, mengukur. Measure tu maksudnya mengukur. Dan yang ketiga untuk to measure ataupun to determine the time interval. Sela masa. Time interval. Tolong salin baru cikgu akan teruskan mengajar. Apa fungsi CRO? Ada 3. Walaupun ayat dekat atas tu ada banyak, cikgu simplifykan kepada 3 saja. Right? To display waveform untuk mempamerkan bentuk gelombang. Macam orang yang dekat hospital tu kan. Macam tu. Itulah dia bentuk gelombang yang dipamerkan. Biasanya bentuk gelombang itu berwarna hijau. Sebab dekat CRO ni dia ada lapisan grafit dan juga fluorescent. Macam tu. Biasanya berwarna hijau. Dekat skrin tu. Sebab skrin itu ada lapisan grafit dan juga fluorescent. Ulang balik, apa fungsi CRO? Yang pertama, untuk mempamerkan bentuk gelombang. Yang kedua, measure. Measure tu maksudnya untuk mengukur V. V tu voltan. Nama lain untuk voltan adalah beza keupayaan. Ni nombor 1, ni nombor 2. Nombor 3, untuk mengukur. Ukur masa pula. Ukur time interval maksudnya sela masa. Untuk mengukur sela masa. Yang ini adalah 3 fungsi CRO yang commonly kita gunakan. Biasalah kita guna yang ini. Dalam form 5, awak tahu tak sebenarnya awak tengah belajar syllabus form 5. Sebab dia orang dah turunkan ke form 3. Awak sekarang tengah belajar physics. Tahu, physics form 5. Awak tengah belajar tentang mesin kehidupan. Mesin yang menunjukkan seseorang itu boleh hidup atau mati. Kadang-kadang dekat mesin tu, dia ada dia punya rhythm tau. Rhythm tu macam yang kita tengok ni lah. Nampak macam ada rhythm, tapi sebenarnya orang tu dah lama mati. Macam maruah bapak cikgu lah. Masa mesin itu kita perhatikan. So sebenarnya dia ada macam ni tau. Dia ada satu simbol lever. So setiap kali cikgu pergi dekat ICU tu, cikgu
Cikgu nampak lah mesin liver tu ada yang 95, ada yang 65, ada yang 55, ada yang 45, ada yang 88 ke 46 ke, salah cikgu saja letak nombor 5 tu kan. So apa yang cikgu perasan, siapa yang liver dia tu function dia macam 60 ke bawah, esoknya dia meninggal. Cikgu perasan macam tu. So masa tu cikgu tanya nurse, cikgu cakap ini fungsi apa? Ni macam heartbeat kan. Dia kata tak, dia ada heartbeat kat atas lah. Dia ada jantung, fungsi jantung, dia ada macam display jantung. Lepas tu dia kata yang ni liver. Sebab memang dia ada tulis liver dekat mesin tu, dia ada tulis liver function. So liver tu pun dia boleh tengok. So kalau liver rosak, semua rosak. Jadi masa tu cikgu kata ini bukan bacaan jantung ke? Bukan, dia kata. Lagi satu dia ada bacaan oksigen juga. Tapi memang bapak cikgu dia pakai oksigen kan. Jadi lepas tu cikgu perasan mesin tu bila dah meninggal. Masa tu cikgu pergi tahu masa bapak cikgu sebelum dia meninggal dia panggil cikgu macam ni. Dia panggil cikgu macam tu. Dia panggil cikgu suruh dekat dengan dia. So cikgu pergilah bagi mengucap. Mengucap tak semestinya asyhadu alla tu panjang. Jadi macam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita bagi macam tu pun tak apa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita baca kat telinga dia kan. Lepas tu kan arwah bapak cikgu tu bila dah meninggal, sebelum dia meninggal tu dia dibaringkan dan dia buat CPR. So lepas doktor buat CPR, kita akan nampak lah, kita nampak daripada jauh sebab dia suruh keluar. Dia suruh keluar, so kita tengok ada pintu cermin tu, masa dia buat CPR tu dia buat banyak kali. Dia duduk atas bapak cikgu tu dan dia tekan, pak macam tu kan. Lepas tu, last kali dia panggil kita. Okay. Yang ni bukan bapak cikgu panggil, ni doktor panggil. A group of doctor, 3-4 orang dengan nurse. Diorang panggil. Bila panggil, kita pergi tengok, dia cakap, we are sorry. Dia macam Cina lah, dia kata, we are very sorry, your father is already, and it's no pulse, dia kata. Lepas tu, cikgu macam fikirlah, tapi kan kat mesin tu ada. Cikgu macam denial tau. Cikgu macam, tak, aku ada lagi, tak. Cikgu macam fikir macam tu lah, ni fikiran lah, tak adalah mengamuk kat situ kan. Lepas tu kan, doktor tu kata, no, it's just a machine, dia kata. This is dia kata mesin yang membantu pengepaman jantung tu. Dia ada mesin untuk paru-paru tu. Lidah je boleh gerak, mulut tak boleh. La ilah, orang pun dah cukup cikgu sebab before meninggal lidah je yang boleh gerak, mulut tak boleh. Betul. La ilaha illallah tu dah cukup betul. Itu yang nurse cakap kat cikgu. Cikgu tak pernah tahu menghadapinya. Tapi bila cikgu pergi, cikgu macam cikgu dah besar, cikgu dah ada 2 anak dah, cikgu dah dewasa dah. Cikgu dah cukup dewasa untuk menghadapi ini. Cikgu tak dapat bayangkan kalau seorang kanak-kanak menghadapinya. Cikgu tak dapat bayangkan. Tapi bagi cikgu dah ada husband, cikgu dah ada anak, cikgu dah boleh dengar apa arahan. Orang kata, nurse kata kat cikgu, dia kata, cik, puan pergi dekat sebelah ayah tu, pergi cakap la ilaha illallah, bagi tahu ya, ajar mengucap je, dia kata. Lepas tu cikgu cakap lah, ajar mengucap. Cikgu macam dalam fikir, mana satu ni kan? Apa dia cakap, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia kata yang itu. Okey. Macam itulah. Ikut je. Okey, dah sambung balik. Jadi mesin inilah. Mesin yang kat sini ni tak sama dengan yang dekat hospital tu. Mesin yang kat sini ni untuk kita kira bentuk gelombang apa semua untuk kita belajar. Mesin dekat hospital tu lagi canggih. Dia digital. Macam tu. Yang ini dia manual. Manual tu kalau orang tengok kat sini ni voltage ni. Ini voltage, ini time. Time division. Division tu maksudnya apa? Division tu maksudnya kalau kita nampak kotak kat sini kan. Ni kotak tu. Cikgu akan cuba tunjukkan pada awak ya. Ni dia punya garisan dia. Division tu maksudnya setiap satu kotak tu. Nampak tu? Cikgu tengah buat garis ni. Nampak? Gitu. Ni gambar ni. Okey, nampak ya? Nampak? Okey, Pak CX yang mana? Pak CX yang kat tepi ni. Ni Pak CX. Pak CY yang dekat atas ni. Nampak? Okey, nampak ya? Gandaan Pak CY maksudnya apa? Maksudnya, tadi gelombang tadi macam ni. Satu kotak ni je. Ni gelombang dia. Tapi kita nak gandakan dia kepada tinggi lagi. 2 kotak. Macam mana? 2 kotak atas, 2 kotak bawah. Yang tu. Itulah dia gandaan pada Pak CY. Naik ke atas. Tahu? Kalau gandaan pada Pak CX tak ada. Pesongan pada Pak CY dengan X ni hanya dalaman. Dia nak menyelaraskan tompok tu, maksudnya tompok tadi tu besar, dapat bulat besar. So dia nak fokuskan bagi kecil, dia kena bagi kecil macam tu. Kecil je macam tu. Kecil je macam tu. Okay. Swiss arus terus dan arus ulang alik.
Swiss arus terus. Awak tahu tak dekat CRO ni kita boleh tukarkan daripada kita boleh tukar arus terus. Maknanya arus terus dia macam ni. Cik, macam tu. Warna hijau. Nampak ke cikgu tulis ni? Nampak ke tu? Cik. Ni arus terus. Itu Swiss arus terus. Kalau kita nak tukar kepada arus ulang-alik akan jadi macam ni. Ni. Ni arus ulang-alik. Boleh? Boleh? Nampak? Jangan pejam mata sekarang. Buka je mata tu luas. Nampak. Okay. Tombol kawalan keamatan. Tombol kawalan keamatan tu dia punya glowing dia tu. Tadi tak nampak. Lepas tu kita glowkan dia. Glow tu macam tak jelas sangat. Dia blur kan. Macam ni kan dia blur kan. Kita akan kawal tombol kawalan keselamatan. Keselamatan pula dah. Keamatan. Keamatan English is light intensity. Light intensity. Keamatan cahaya. Jadi dia akan lebih fokus. Nampak tu? Kita kawal dia. Tu lagi jelas. Kalau tadi, katalah tadi kita dapat satu cahaya yang macam ni. Kurang jelas kan? Kalau katalah kita buat dia jadi macam ni. Tebal betul tak? Cahaya dia macam terserap banyak. Jadi kalau kita kontrol tombol keamatan cahaya tu, dia akan jadi garisan. Macam ni. Lebih jelas. Setuju tak? Setuju kan? Okey, itulah tombol keamatan cahaya mengawal kecerahan tompok cahaya. Okey, tombol kawalan fokus ketajaman tompok. Tadi macam ni kita nak lagi tajam, lagi sharp. Lagi sharp macam sharp lagi. Sharp macam ni lebih tajam, lebih sharp. Macam tu. Okey, kalau yang tompok tu lebih kepada light intensity. Dasar masa. Okey, tadi cikgu ada bagi tahu dekat awak yang bahagian paksi Y ini adalah bahagian paksi Y ini cikgu bagi tebal paksi Y ini adalah V. Manakala paksi X ini adalah T. Catat. Ulang balik, paksi Y apa? Voltage. Paksi Y kita tengah ukur voltage. Paksi X kita tengah ukur masa. Paksi X kita ukur T, time. Time tu masa. Kalau paksi Y, V. V tu voltage. Tahu? V tu apa? Voltage. T tu apa? Masa. Macam tu. Okay, apa itu scale division? Macam ni kalau awak nampak ni kan. Cikgu nak padam ni dah ke belum? Sekejap cikgu ambil gambar kan awak tak nampak ni. Okay, dah. Sekejap cikgu dah rekod ke? Macam tak je tu. Dah. Dah. Kena selalu check takut cikgu tak rekod ke apa ke. Risau. Okay, alamak. Ni. Okay, fokus kepada ni je. Okay. Kau nampak tak kotak tu? Kotak. Okay, nampak tak kotak pada paksi Y dengan paksi X tu? Okay, kalau korang nampak ni disettingkan pada 3 volt. Jadi itu bermaksud, nampak kat sini dia settingkan pada 3 volt. Nampak tak ni? Dia settingkan pada 3 volt. Nampak? Kat situ kan? Nampak tak? Kalau dia settingkan pada 3 volt, itu bermaksud setiap satu garis ni, division ke atas ni, bermaksud, sekejap cikgu buat dia punya, ni. Setiap division dekat atas ni bermaksud di sini 3 volt, 6 volt, 9 volt. Macam tu. Dia naik ke atas. Cikgu ulang. Andai kata setting dia adalah 2 volt. Cikgu bagi lain sikit daripada buku teks. Andai kata dia set upkan kepada 2 volt. Ini apa? Negatif 1. Tak nampak ke kosong Cikgu tak nampak sangat 3. Cikgu nampak macam 3. Rupanya 1 punya. Sabar je lah. Tak apa. Kita tukar setting. Kita buat 2 volt. Kalau kita buat 2 volt. Okay. Dia kena ada satu garisan yang macam ni. Garis yang macam ni. Macam tu. Okay dah. Jadi apa maksud 2 volt tu? Kalau kita set up 2 volt. Maksudnya dekat sini adalah 2 volt. Betul tak? 4 volt. Betul tak? 6 volt. Tu maksudnya. Paksi Y. Ini paksi Y. Kalau volt, paksi Y. Satu division, 2 volt. Sebab kita dah set upkan dia 2 volt. Macam tu. Kalau paksi X pula, cikgu pada yang ni Kalau paksi X pula, kalau dalam gambar ini, dia set upkan 2 time dia 2.
Tapi kan korang kena tengok dekat sini ni. Ni kecil je ni. Cikgu pun tak nampak sangat. Tapi kalau tak silap cikgu yang ni microsecond. Dia kadang ada millisecond, dia ada microsecond sebab masa dia sangat pendek kan. So kalau microsecond, micro maksudnya kali 10 kuasa negatif 6. Micro 10 kuasa negatif 6. So kalau kita dah set up dekat sini 2 microsecond. Jadi dekat sini 2, 4, 6, macam tu, 6 microsecond. So katalah kalau bacaan kita dapat dekat sini naik, turun. Naik, turun. Berapa volt? Cari. Apa jawapan dia? Berapa volt? Bacaan yang paling tinggi. Berapa volt? Tengoklah berapa volt dapat. 4 volt. Pandai. 4 volt. Pandai. Okey Syahid. Boleh Syahid. 4 volt. Pandai. Okey, berapa sela masa untuk satu ayunan lengkap? Sekejap ya, cikgu akan bagi. Satu ayunan lengkap. Satu ayunan lengkap tu macam mana cikgu? Macam ni. Ni 1. Ni 2. Sini. Ni 1. Cikgu macam tak nampak sangat lah. Ni 2. Okey. Oh, yang ni tak boleh jadi 6 lah. Yang ni kena jadi 8. Okey. Lepas tu dia turun sini. Okey, berapakah masa yang diambil untuk satu ayunan lengkap? Jawab. Berapakah masa yang diambil untuk satu ayunan lengkap? Jawab. Dia kena satu cycle yang komplit. Satu cycle komplit tu maksudnya separuh tembikai tambah dengan separuh lagi tembikai kat sini. Ini satu ayunan yang komplit. Berapa jumlah masa untuk satu ayunan komplit ni? Apa jawapan dia? Ada jawapan kat tepi tu. Dah tengok lah nombornya berapa. Mana jawapan cikgu? Cepatlah. Cepatlah. Apa jawapan dia? Satu ayunan lengkap. Maknanya dari awal sini sampai hujung sini. 8. Tak ada unit salah. Memang 8. 8 millisecond bukan 8 microsecond. Sebab kat sini kan cikgu tulis microsecond kan. So 8 microsecond. Faham tak? So dah nampak dah. Yang ni arus apa? Cikgu nak tanya. Kalau nampak gelombang bentuk bukit bukau tu arus apa? Arus terus ke arus ulang alik? Terus? Ulang alik. Arus Ulang terus alik. ke ulang alik? Ulang alik. Arus ulang alik. Pandai. So kita kena set up dekat sini arus ulang alik lah kan? Mana ke arus terus arus ulang alik punya button? Ni dia. AC DC. Kita kena set up kan pergi dekat AC. Setuju tak? Siapa jawab tadi? Ni Ishraf. Syahid tak ada. Syahid dah keluar. Siapa tadi? Amma. Ilyas ke? Siapa nama tadi? Zaidan. Kan? Farish. Cikgu main sebut je. Petik je sebut nama ada kat sini. Zaif. Is. Hamzah. Siapa tu? Bila awak bercakap, dia keluar nama awak sekejap je. Bila awak stop cakap, cikgu dah tak nampak nama dah. Dia memang ada. Cikgu dapat detect. Tapi kalau cikgu terpandang lah. Skrin cikgu ada 2 sekarang ni. Mata cikgu ni pandang sini. So dekat situ macam terlambat sikit. So kalau titik je. Okay, hidup tak paksi Y? Paksi X hidup tak? Kalau dia berada di tengah-tengah. Ni paksi apa ni? Hidup ke tak ni? Kedua-dua paksi tak hidup. Paksi Y tak hidup. Paksi X juga tak hidup. Tak hidup. Paksi X juga tak hidup. Maknanya kita tak onkan mana-mana paksi lah. Okay, yang ini kita on paksi apa? Sebab kita dapati bahawa dia semakin ke sana. X. Kita hidupkan paksi X. Paksi X menunjukkan apa? Time. Pandai masa. Oh, laju terang hati. Macam tu lah terang hati. Okay, yang ni nak hidup paksi apa ni? Dia tengah naik ni. Paksi apa ni? Dia tengah naik daripada paksi ni. Y. Ya, Voltage. paksi Y. Voltage. Bijak. Paksi Y. Ni voltage kan? Ni paksi Y kan? Okay, ni paksi apa? Paksi Y ke paksi X ke apa? Apa yang hidup ni? Diagram 6.7. Paksi X hidup. Dua-dua. Ya. Paksi X pun hidup. Paksi Y pun hidup. Pandai. Betul. Arus terus arus balik. Arus terus. Bagus.
Okey. Boleh. Okey. Ni paksi apa? Dua-dua tak hidup ke hidup? Salah satu hidup. Y. Y hidup. Yang ni 6.19. Dua-dua hidup. Tapi dia dekat bawah kan? Negatif kan? Harus terus harus ulang alik. Terus juga. Terus. Bagus. Bagus. Cuma dia dekat bahagian negatif. Betul tak? Okay, tengok yang ni pula. Paksi Y, paksi X. Sebenarnya arus ni dia sedang bergerak di satu tempat saja. Sebab kita tak hidupkan paksi Y. Paksi Y pula. Paksi X tidak dihidupkan. Jadi dia akan gerak kat sini. Dia macam ni. Dia satu tempat je. Kalau kita hidupkan masa kan dia jadi macam ni. Tapi kalau kita tak hidupkan masa kan dia jadi macam ni. Dekat tempat yang sama je. Dia akan ulang alik dekat tempat yang sama je. Macam tu. Paksi apa yang hidup untuk 6.20? Y. Paksi Y. Bagus. Paksi Y. Betul. 6.21. Paksi Y ke paksi X? X dan Y. Dua-dua. Dua-dua. Ya, betul. Arus ini apa? Ulang alik. Ulang alik. Pandai. Okay, yang ni sama juga. Okay. Yeay. Awak dapat semua betul. Yeay. Okay, penyelesaian masalah berkaitan dengan bekalan tenaga elektrik. Ini baru nak start masuk power plant ni. Ni kita masuk cerita pasal sambungan semalam. Sebab barulah kita boleh buat semua latihan bab 6 dengan bagus. Dengan lengkap. Atap sel suria. Rumah kampung. Atap pakai solar panel kot. Macam tu kan. Okay, ini korang mesti ada jam ni smartwatch. Kan? Tapi cikgu tak suka smartwatch. Dia punya tali dia tak lawa. Kan? Betul tak? Kebanyakan smartwatch, tali dia adalah tali zaman sekarang. Dia ringan tu. Tapi geng-geng millennium ni suka lah. Geng-geng korang ni, Gen Z ni suka lah tali macam getah kan? Macam silikon kan? Tapi sebab dia ringan, betul tak? Cikgu rasa budak-budak zaman sekarang dia suka benda yang ringan. Tak menambahkan beban. Tapi pada cikgu suka besi tu. Sebab actually bila kita dah pakai, kita tak rasa berat pun. Siapa yang biasa pakai jam tangan besi, awal-awal rasa berat. Tapi bila dah biasa pakai, tak rasa apa pun. Alisha pakai jam besi juga Perasan tak bila kita dah pakai, kadang-kadang kita tak sedar. Kadang-kadang bila kita nak mandi pun, kita pakai, lupa buka jam. Lepas tu nak ambil air semayang pun sama. Kita lupa nak buka jam. Lepas tu kita letak dekat surau ke apa ke, lepas tu hilang. Betul tak? Tahu sangat dah. Betul semua orang. Ni jam siapa? Ni jam siapa? Lepas tu pergi lelong. Ada nampak tak jam saya? Lepas tu ambil gambar kat Shopee. Gambar bukan main cantik lagi. Bukan jam sebenar. Kan? Yang ini pemotongan flux magnet. Okey, kita cuba. Yang pertama menyala tak? Gegelung pegun, magnet bergerak. Menyala ke tak LED? Nyala. Menyala. Sebab ada pemotongan flux magnet. Pemotongan tu maksudnya salah satu potong. Dia tak boleh dua-dua statik. Okey, gegelung bergerak ke arah magnet. Magnet pun pegun je. Ada pemotongan tak? Kalau ada pemotongan, LED menyala. Ada pemotongan flux magnet tak? Ada. Ada. LED menyala? Ada. LED menyala tak? Nyala. Menyala. Okey, gegelung pegun, magnet pegun. Menyala tak? Tak. Okay. Cikgu ada lagi satu. Ni cikgu tambah soalan. Magnet bergerak ke kiri, gegelung bergerak ke kiri. Menyala tak? Tak. Tak juga. Sebab salah kan, tidak ada pemotongan flux magnet. Okey, transformer kita dah masuk semalam. Kan semalam cikgu skip yang OSK tu. Kita masuk transformer kan. Okey, nak dekat habis dah bab 6. Itulah, bab 6 ni memang ambil masa sikit. Inilah transformer. Inilah charger kita. Ini charger zaman dulu. Wow. Zaman sekarang kita pakai Type-C kan. Dia punya, kenapa dia dah tak pakai USB dah? Sekarang dah tak pakai dah wire ni kan, USB kan. Kita pakai Type-C to Type-C. Itulah sebab siapa yang beli banyak-banyak lama-lama dulu dah tak canggih dah. Sekarang mana pakai ni? Sekarang pakai ni. Lepas tu kita macam, Allah. Lepas tu kita pun beli juga. Nak tu pula kan. Itulah. Sometimes ada. Ni dah dia teras besi berlamina. Nampak tak? Ini. Awak tahu tak yang transformer tak semestinya bentuk O. Dia tak semestinya bentuk O. Kita selalu nampak dan belajar transformer adalah berbentuk O macam ni. O transformer lah. O petak. Kan ini yang kita belajar kan.
Ini kita belajar sekarang kan. Tapi reality transformer yang awak boleh buka dekat alat permainan ada yang bentuk donat. Bentuk bulat. Betul? Lepas tu kan kita belajar kat sini ni Allah. Kat sini kita belajar yang ini NP, yang ini NS kan. N primary dengan N sekunder kan. Tapi untuk transformer yang awak akan jumpa dekat dalam peralatan elektrik, dekat dalam mana-mana, dia macam ni. Ini N sekunder. Yang ni salah. Ini N primary. Okay. Dan dia akan tindankan yang ni adalah N secondary. Ini pun transformer juga. Tapi kenapa dia tindankan? Sebab N secondary, maknanya bilangan lilitan sekunder, dia akan dililitkan winding. Dia akan winding the primary coil. N secondary is a winding the primary coil. Winding the primary coil. The N primary. Sebab nak reduce the leakage untuk mengurangkan kebocoran flux magnet. Tahu ini yang style sekarang. Ada juga yang style macam ni. Ni pun sama juga. Dia nombor 8. Dia ada 2 tingkap. Macam tu. Dia 2 tingkap. Lepas tu macam tadi juga. Dia mesti ada N primary. Okay. Ni alamak. Warna hijau lah. Hijau. Tapi N primary kena daripada bawah lah. Okay. Ni N primary. Warna hijau. Lepas tu kan ada lagi satu dekat atas dia. Dia akan tekan daripada atas. Yang ni adalah N secondary. So winding the primary coil on top of winding the secondary coil on top of the primary coil to reduce leakage. Ini semua adalah untuk mengurangkan kebocoran flux magnet. So yang ni apa? Yang ni adalah soft iron core, bukan besi ya. Sebab soft iron core ni, teras besi lembut ni, kita kena laminatekan dia teras besi lembut berlamina. Teras besi berlembut berlamina ni adalah akan meningkatkan dia punya fokus magnet dia. Nampak tak? Itulah core dia. Core tu apa? Core tu adalah teras. Basic nak lilit tu, kita lilit pakai soft iron core. Iron tu besi, tapi core tu teras. Tapi soft tu maksudnya lembut. Tapi dia bukan lembut macam, awak jangan bayangkan dia donat pula. Nanti awak terbayangkan donat lembut macam donat Big Apple ke, Krispy Kreme ke, kan? Suka tak donat tu? Cikgu tak suka. Dunkin Donut ke. Cikgu suka Big Apple. Awak suka apa? Antara Big Apple, Dunkin Donut dengan Krispy Kreme, awak suka donat apa? Donat apa yang awak suka? Big Apple. Big Apple sama. Big Dunkin. Apple perisa apa yang paling awak suka? Cikgu suka Donatella. Yang ada kacang tu. Lagi satu yang cikgu suka yang ada white chocolate tu. Yang ada almond tu. Itu favourite cikgu. Okay, next. Ni dia. Ni cikgu dah cerita juga. Ni pun kita dah buat latihan Van Sri Puteri ni. Van Puteri Seri Puteri. Van. Macam tu kan. Okay, kita dah buat juga. Soalan pun kita dah buat juga. Okay, yang ni penghantaran. Yang ni kita sambung semalam. Penghantaran tenaga elektrik ni, dia berpunca daripada stesen jana kuasa. Dekat sini kan cikgu cakap 30,000 kan. Sebenarnya dia ada lagi yang sikit juga. Selain daripada 30,000, ada 25,000. 25,000 kilowatt. Nampak tu? Atau. Jadi, ikut negara. Ikut negara mana? Ada yang 25,000. So, yang inilah dinamakan sebagai stesen jana kuasa bahasa Inggeris apa? Power generator. Power station nama dia. Betul ke? Nama dia adalah power station? Betul ke? Betul ke? Buku bahasa Inggeris. Buku bahasa Inggeris kau mana? Sekejap, cikgu tutup skrin sekejap. Buku bahasa Inggeris, power station ke tu? Betul? Betul ke? Okay, betul. Lemau je ni. Kata nak breakfast sama dengan cikgu pagi ni. Cikgu dah breakfast dah. Cikgu ada air kopi tapi dah sejuk dah. Nasib baik cikgu habiskan sebelum kelas tadi. Jarang cikgu minum kopi. Cikgu bukan coffee lover. Cikgu biasa-biasa je. Boleh minum tapi bukan addict. Ni pun minum sebab dah tak ada pilihan. Air kan tahu je lah kan. Kalau kita order tu tak ada pilihan dah. Okey, stesen jana kuasa lazimnya menghasilkan arus ulang alik.
Kenapa tak guna arus terus? Kalau arus terus hantar tak balik dah. Tak pergi dah. Sekali hantar ada lampu, betul? Tak ada lampu. Lepas tu dia hantar lagi, ada lampu, tak ada lampu. Sekarang rumah kita jadi disco orang. Lap. Kipas pula sejuk, panas. Sejuk, panas. Nak macam tu, nak. Jadi dia kena hantar arus ulang alik. Alternating current. Tahu. Lepas tu kan session jana kuasa ni, A dengan A ni, dia beza dia apa? Beza dia ikut pada kawasan. Ada setengah kawasan dia hantar 25,000, ada setengah ni dia hantar 11,000. Ni punca dia lah, punca tau. Awak lah, punca segalanya. Macam tu lah. Power station ni lah, punca segalanya. Kemudian dia akan increasekan. Buku tak ni dia bersambung. Dua muka surat ni dia bersambung. So kalau awak tengok A ni, dia akan pergi dekat B. B ni branch yang pertama ni. Dia akan step up. Nampak tu? Transformer, injak, naik. Step up transformer. Wow, daripada 25,000 naik ke 132,000. Wow. Naik ke 132,000. Sekejap dia bersambung kat sebelah sini. Tu dia. Nampak tak C tu? Nampak tak C? C perhantaran melalui jarak jauh. Lebuh raya utara selatan. Lalu tak? Lalu, pylon. Ni pylon namanya. Pylon tu apa namanya? Kabel penghantaran dikenali sebagai rangkaian grid nasional. Seperti foto di bawah, Tanjung Kling, Melaka. Lebuh Raya Utara Selatan. Nampak? Tu sebab jangan suka hati nak terbangkan drone. Drone boleh mengganggu isyarat elektrik di sini. Awak tahu siapa yang pakai drone, yang beli drone tu kena ada lesen. Drone yang ada kamera tu, kita kalau dekat housing rumah kita tak boleh terbangkan ke atas tau. Nanti kena tangkap polis. Cikgu pernah beli drone yang ada kamera dulu. Tapi sekali terbang tu jatuh. Dah lah beli mahal 120. Tu kira murah lah tu. Kena beli mahal lagi lah tu. Anak cikgu bising nak drone. Cikgu kata nanti. Punyalah nanti dia tunggu je. Lala cikgu tunggu jadi dia, cikgu bagilah drone. Drone yang ada kamera tu, masa tu zaman yang lama lah. Bukan zaman sekarang ni. Dia macam kamera pun berapa megapiksel je sikit je. So bila kita dah terbangkan kan, sekali terbang lah jatuh. Pecah. Habis. Petamet. So sedihlah dia sehingga kini. So kalau dia minta drone lagi. Nak lagi drone. Nanti kan jatuh lagi habis. Tak dapat apa. Jadi sian lah kan. Tapi mungkin drone zaman sekarang lebih tahan. Drone zaman yang dulu tu. Masa anak cikgu kecil tu. Tak adalah tahan sangat. Macam tu. Okay. Lepas tu dia kata kat sini. Lepas C apa? D. Ni D. D ni tadi penghantaran jarak jauh ni dia hantar dalam 500 kV. Nampak tak betapa tingginya voltage ni. Bila awak lalu ni badan awak. Apa ni? Kita tak rasa. Tapi sebenarnya ada dia punya radiation dia. Lepas tu dia pergi hantar dekat penghujung. Ini yang cikgu cakap ni. Pencawang masuk utama. Dan juga lapangan switch. Ini kita panggil sub switch. Switch apa yang namanya bahasa Inggeris? Sekejap. Cikgu tengok. Ada bahasa Inggeris kat sini. Apa namanya? Substation Tapi cikgu silap. Apa nama? Tu substation ke? Awak pun lajulah sikit membantu cikgu ni. Mana pembantu-pembantu cikgu ni? Nama dia adalah... tu dia. Switch zone. Ini main substation. Yang ni switch zone. Nama dia switch zone. So apakah fungsi switch zone ni? Switch zone ni kan macam yang ni yang main. Yang ni yang ada orang kerja kat dalam ni. Ada manusia lah kerja kat dalam ni. Yang ni dia datang bila perlu je. Yang ni dia datang bila rosak je. Dia akan pergi dekat rumah yang ni. Biasanya kawasan ni berpagar. Kalau dekat Tampaduan ni ada satu. Dia berpagar. Dia macam ada satu pejabat macam tu. Tapi tak ada orang pun. Ni switch zone. Kalau ada pun orang yang sekadar nak check switch ni je. Mana yang rosak. Lepas tu dia kata lapangan switch ni kan menentukan tempat duduk kita. Kalau kita duduk dekat rumah cikgu dekat Desa Putra Indah, ni dia cikgu punya switch. Kalau duduk dekat Tambun, ni dia korang punya switch. Kalau korang duduk dekat Manjoy, ni korang punya switch. Kalau korang duduk dekat Pangkalan, ni korang punya switch. Macam tu. So katalah rumah cikgu di kawasan Bercam, cikgu kita lah Bercam dah kan. Mengalami gangguan elektrik. So apa mereka buat? Mereka akan di Bercam mengalami masalah elektrik Mereka akan pergi dekat switch station ni. Mereka akan cover guna sebelah kita. Sebelah kita Tambun. Jadi Tambun
punya kuasa elektrik ni akan ditingkatkan dan kemudian akan dihantar ke sebelah ni untuk sementara dia nak repair. Jadi dia akan cover area Bercam. Tambun akan cover area Bercam. Senang saja, dia just gunakan lapangan switch ni ataupun switch zone. Faham ke tidak? Tu dia transformer injek naik, transformer injek turun. Okey, naik atas balik, lepas DE dia pergi mana? Ni dia. Dia pergi E tu kan, dia kecilkan lagi. Pergi sekolah. Tahu tak bil elektrik sekolah kita berapa? Rumah kita berapa bil elektrik? 100, 200, 300, 400. Bergantung kepada kebesaran rumah awak dan juga aircon lah. Kalau awak ada banyak aircon koko tu, bil elektrik rumah awak akan jadi macam mahal lah kan. Macam rumah cikgu tak adalah mahal sangat sebab cikgu tak ada penapis elektrik tu. Berapa ratus bil elektrik? Siapa tahu? Berapa? 100 lebih. Murah. 100 lebih murah. Siapa lagi tahu bil elektrik rumah dia berapa? Berapa bil elektrik kat rumah awak? Come on everyone, berapa bil elektrik kat rumah awak, tahu tak? Takkan awak tak tahu? Kadang-kadang budak-budak tak tahu. Cikgu pun tak tahu juga. Kadang-kadang tertahu. 300. Cikgu pun kadang-kadang tertahu sebab kalau tak cikgu tak tahu semua husband cikgu yang bayar. Tapi ada sekali tu husband cikgu kata, awak tahu tak bil elektrik kita kali ni naik mendadak, tahu tak? Apa rasa kita ni kena tutup Swiss. So sejak daripada tu husband cikgu akan jaga semua Swiss. Kalau cikgu habis di kelas kan, dia lah pergi cabut plug. Kalau kita cabut plug, apa perasan bil elektrik kita akan menjadi kurang? Cikgu ya ke? Tapi memang ya, betul. Sangat kurang. So pastikan kita cabut plug. Kalau kita tak pakai lah. Cabut plug tau. Dapat mengurangkan tenaga elektrik. Sebab selagi plug tu ada, walaupun kita tak tekan switch on, elektrik tu masih lagi ada touch dia sentuh lah. Jadi dekat sekolah kita, di Star, ni apa? Ni pejabat. Pejabat ni pejabat besar, tingkat. Kalau sekolah, biasanya bil macam SPP, macam sekolah kita dalam 15,000 sebulan. RM 15,000 sebulan. Okay? Itu pun setelah pasang tambah penapis air tu. Dulu sekolah kita tak ada tau Koko tu. Koko ke Kowe sekolah kita? Masa dulu tak ada. Dia baru 10 tahun ke baru 5 tahun baru ada. So dulu punya bil dalam 8,000, 9,000. Sejak ada penapis air tu dan juga penambahan aircon di kelas form 5 apa semua tu kan. Dia jadi 15,000 hingga 20,000. Mahal lah 15,000 sebulan tu. Diorang bayar bil. Sekolah kita bayar bil. Tapi sekolah kita dapat peruntukan daripada kerajaan untuk menguruskan bayaran-bayaran semua. Jadi orang pejabat lebih tahulah berapa bil yang dibayar. Macam tu. Okey? Faham? Ni cikgu dah cerita dah tadi. Dah nak dekat habis lah bab ni. Dan juga ni dia. Sistem pendawaian elektrik di rumah. Kita ada fasa 1, single phase dan juga 3 phase. Nampak tu? Pendawaian 3 fasa. Siapa ada kereta elektrik kat sini? Kalau ada kereta elektrik, tak boleh pakai single phase. Kena pergi bagi tahu dekat TNB untuk tukar. Dia bukan pasal kereta elektrik je. Kalau kita ada aircon lebih daripada 6 biji aircon di rumah, macam rumah cikgu kan ada 6 biji aircon. Sekejap je, kira betul ke 6? Kau salah pula. 1, 2, 3, 4, 5. 5 je. Cikgu ada 5 aircon dekat rumah. Nak tambah lagi 1 tapi tak tambah lagi. Sebab kalau cikgu tambah lagi 1 aircon, cikgu kena tukar kepada 3 phase. Dan cikgu masa tu cikgu tanya electrician, cikgu cakap tak apa ke kalau pasang 6 aircon dalam rumah. Dia kata tak boleh sebab nanti current terlalu banyak diperlukan. So cik kena tukar kepada pendawaian 3 fasa dia kata. Ini dia pendawaian 3 fasa. 3 phase. Dia kata biasanya digunakan untuk komersial dan industri. Penggunaan tenaga elektrik lebih daripada 10 kW ataupun 50 ampere sepatutnya kena guna pendawaian 3 fasa. Sekarang ni housing rumah kita, siapa yang ada kereta elektrik? Angkat tangan. Siapa yang ada kereta elektrik kena tukar kepada 3 fasa. Tukar tak? Kalau tukar, mahal tau tukar. Hari tu jiran cikgu dia beli 2 biji kereta elektrik. Satu dia beli MPV, satu lagi dia beli yang biasa punya. Dia tukar kereta dia semua kepada kereta elektrik. Cikgu pun macam wow. Yelah. Tapi dia tanya cikgu, nak kena tukar pada 3 fasa. Cikgu cakap biasanya kalau pakai kereta elektrik, bukan ke orang tu akan recommend kena tukar kepada 3 phase ke? Cikgu kata. Lepas tu dia kata, itulah orang elektrik dah kata dah. Kalau ada kereta elektrik ni kena pasang 3 fasa. So cikgu macam fikir, masa beli tu dah fikir ke belum? Jadi dah 2 biji kereta baru fikir. Dah beli dah baru fikir nak tukar kepada 3 fasa. So dia kena charge kat rumah. Dia kalau charge dekat mall ke apa kan kena bayar kan.
Charge kat rumah pun kena bayar juga elektrik. So cikgu pun cakap lah, berapa kalau tukar 3 fasa? Tak mahal kot je cakap. Sebab sebelum ni cikgu pernah tanya masa cikgu sambung rumah keliling ni kan. Cikgu pernah tanya pada electrician tu. Dia tanya cikgu, dia kata, cik, kalau cik nak tambah aircon ke apa semua, cik kena tukar tau 3 fasa. Lepas tu cikgu cakap lah, berapa tukar? Nanti saya kena panggil TNB datang lah. Kejap saya call. So dia ada kawan dekat TNB, dia call. Dia kata bla 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 semua. Ni rumah ni kalau ni nak kena tambah elektrik ni semua ni kena tukar 3 fasa berapa semua. So orang TNB bagi tahu dalam dekat 1,000 lebih. Okey, itu berapa tahun yang lalu PKP. PKP 2000 apa 18. Sekarang 2026. 2020. Okey, 2020 sekarang 2026. 6 tahun yang lepas, 7 tahun yang lepas lah lebih kurang. Tapi awak tahu berapa harga sekarang? Jiran cikgu baru bagi tahu. Sejak ada kereta elektrik ni kan ramai yang tukar kepada 3 phase kan. Jiran cikgu baru je bagi tahu. Dia kata, Liza tahu tak? Ada orang panggil cikgu Liza. Liza tahu tak? Akak dah tanya dah. Diorang nak 7,000. 7,000. Kalau nak tukar kepada 3 phase. So cikgu tak sure. Itu kata-kata dari jiran. Kalau awak nak tahu sendiri, awak pergi tanya. Mungkin kita boleh tanya Pak Cik GPT. Pak Cik GPT ni dia boleh tahu segala-galanya ataupun itu kan Cik GPT. Cik GPT dia ni segala tahu. Allah, salah. Apa jadi ni all? Dah tak ada dah. Tu dia. Cik GPT apa suara-suara ni? Suara tu apa? Kita nak Cik GPT je. Ni dia. Okay. Berapa kos untuk tukar single phase kepada 3 phase? 3 phase. 3 phase di Malaysia. Tak. Berapa kos? Okay, mari kita lihat berapa dia cakap. Tercharge TNB. TNB dia bagi 700.5 je tu cikgu cakap. Selalunya dalam hari tu dia tanya, cikgu tanya dia kata 1,000 lebih. Sekarang dia kata kos lazim sekitar 2,000 hingga 5,000. Bagi rumah yang pendawaian besar ataupun perlu diganti banyak, jadi kos dia sehingga 5,000 hingga 10,000. Betul lah. Tapi tengok juga rumah cikgu, kalau macam rumah teres, 2,000 hingga 4,500. Kalau rumah teres semidi, 4,000 hingga 7,000. Kalau rumah besar wiring lama semua-semua tu, 7,000 hingga 12,000. Dia kata bila masa nak tukar, kalau lebih daripada 3 penghawa dingin. Tapi cikgu 5 penghawa dingin. Tapi orang tu dah pesan. Dia kata jangan pasang serentak. Pasang 2 ke 1 ke. Pasang macam tu tak apa. Jangan pasang 5 aircon tu serentak. Dia kata macam tu. Okay, lepas tu dia kata EV charger. EV charger tu kereta elektrik lah ni. Dan banyak lagi peralatan berkuasa tinggi. Kita kena tukar kepada 3 phase. Faham? Faham? Okay. Dan itulah dia. Kalau dapat dah keluar soalan exam, dia akan tanya macam ni, soalan kebat dia akan kata, kenapa kena step up, step down? Jawapan dia sebab, nampak ni, kenapa kena hantar arus ulang alik yang tinggi? Sebab dia akan hilang dalam bentuk tenaga haba dan tenaga haba lah kan? Dan dia punya rintangan dia tinggi. Because the resistance is tinggi. Resistance tinggi. Resistance high. Because there will be loss of energy in the form of heat. Why the electrical, why the transformer is a long transmission? Soalan dia, kenapa penghantaran transmission? Kenapa kena step up, step down? Kenapa kena step up dan kenapa nak kena step down sebelum sampai ke rumah? Jawapan dia, because it is long transmission, penghantaran jarak jauh. Bila penghantaran jarak jauh akan berlaku power loss, kuasa yang hilang ataupun tenaga yang hilang. Power loss pun boleh, energy loss pun boleh. Energy loss dalam bentuk apa? Dalam bentuk haba ataupun dalam bentuk heat. Lepas tu selain daripada itu, dia mempunyai rintangan yang tinggi. Itu jawapan dia. Kalau keluar soalan awak tak boleh jawab, siap awak tak salin Soalan dia, kenapa grid network station kena gunakan step up dan step down, gabungan step up dan step down? Soalan dia. Kenapa rangkaian grid network
kena guna step up dan step down. Kerana ini merupakan penghantaran jarak jauh. Nombor 1. Kerana berlaku kehilangan tenaga dan kuasa. Tenaga akan hilang dalam bentuk apa? Dalam bentuk haba. Kerana mempunyai rintangan yang tinggi. Resistance yang high. Itu jawapan dia. Cikgu tahulah soalan kalau dia nak tanya pun cikgu tahu. Tengok gambar cikgu dah tahu dah soalan apa dia nak tanya. Tengok gambar jarak jauh tu. Itulah jawapan dia. Jarak jauh. Tengok gambar pylon. Dia penghantaran voltage yang tinggi tu. Dia kena hantar voltage ulang alik. Alternating current. Tengok gambar lagi. Kalau high voltage, high resistance. Rintangan tinggi. Sebab jauh nak hantar. Wire tu kan panjang. Bila kita hantar jauh, wire tu panjang. Wire tu panjang, rintangan tu tinggi. Faham? Awak nak buat soalan? Okey, cikgu tahu awak nak buat soalan. Habiskanlah dulu bab 6 ni. Ni dia single phase dan juga three phase. Okey. Ni. Electric wire di rumah kita. Wire bumi 240. So sekarang kita nak belajar jenis-jenis wire. Ada 3 ya. Wire bumi, wire neutral dan wire hidup. Dalam bahasa Inggeris, wire hidup namanya adalah live wire. Bulat. Neutral. Bumi adalah earth wire. Okay, kemudian baru kita warnakan. Wire bumi, warna hijau. Salah. Betul, warna hijau. Allah. Wire bumi, warna sekarang, warna. Wire bumi, warna hijau boleh. So, cikgu akan buat double colour ya. Tin, merah, hijau, kuning. Sebab cikgu bayangkan ada banyak gunung ganang. Macam tu. Hijau boleh. Kuning pun boleh. So, sama ada hijau atau kuning adalah wire bumi. Earth wire. Okay, neutral. Neutral dia akan buat selalunya warna biru. Dia bayangkan langit. Langit neutral. Je, relax je. Tengok pemandangan, tengok langit, bintang kan. Neutral. Itu warna dia. Tahu. Warna wire ya. Warna wire. Warna wire neutral warna apa? Warna biru. Macam tu. Tu warna wire tu. Okey. Kalau yang ni kan. Kadang-kadang dia boleh jadi dua wire boleh. Dua warna boleh. Satu dia belang-belang. Ada juga yang belang-belang. Hijau, kuning, hijau, kuning. Dia belang-belang wire. Ada. Memang kelihatan. Tin hijau, tudung kuning. Tin hijau, tudung kuning. Macam tu. Hijau, alamak, warna apa ni cikgu buat ni? Hijau, kuning, kuning. Macam tu. Tahu? Memang ada hijau, kuning macam tu. Gitu. Warna belang-belang. Ataupun kalau korang nampak warna hijau je, tu wire bumi. Kalau salah bagi tahu ya, takut cikgu silap. Warna hijau tu wire bumi lah. Ataupun warna kuning je. Sebab kadang-kadang dia nak jimat pewarna kan. Dia guna satu warna je. Tapi semua orang kena faham. Yang ini adalah wire bumi. Kalau neutral warna biru only. Kalau hidup ni ada dua warna. Nak warna darah pun boleh, warna kulit pun boleh. Warna darah warna apa? Merah. So kalau nampak je warna merah, itu adalah warna wire yang hidup. Warna merah. Lagi satu warna coklat. Warna coklat. Ni dia warna coklat. Kalau nampak warna coklat, dia adalah live wire. Okey, color. Dah siap color dah. Warna coklat boleh. Warna red pun boleh. Okey. So dah tahu dah warna dah. Dan ada lagi satu yang kena tahu, iaitu fuse. Fuse tu petak. Dia ada macam-macam jenis fuse tau. Ni cikgu bercakap tentang fuse yang dalam dia ada wire. Ni fuse. Dalam dia ada wire yang halus je. Halus je wire dia. Kenapa dengan wire ni? Wire ni akan bertindak sekejap cikgu nak warnakan dia punya. Alamak, bila dah lukis besar-besar ni kena warna banyak pula. Ini fuse. Fuse ni dia. Ini namanya adalah fuse.
Macam mana nak kira fuse? Fuse ni dia adalah huruf I. I ni current yang boleh lalu dalam tu. Current, sifat fuse ni dia sebenarnya terdiri daripada dawai je. Dawai je. Tak nampak pula. Dia terdiri daripada dawai. Dawai, cikgu tak tutup recording daripada tadi. Sekejap cikgu tutup recording.